Salam sejahtera. Nama saya Joanna Hilo, mengambil kursus ijazah sarjana muda, pentadbiran perniagaan dengan kebencian dan menyambung belajar di OUM Bintulu. Subjek yang saya ambil pada sekarang ini iaitu ABCC 1103, iaitu pengenalan kepada komunikasi, dan hari ini saya akan membentangkan tugasan saya iaitu cabaran komunikasi antara budaya dan keberkesanannya. Dan sebelum itu saya akan membuat keseluruhan untuk bahagian subjek saya, iaitu yang pertama bahagian pengenalan, kedua iaitu kepentingan komunikasi antara budaya, yang ketiga cabaran yang dihadapi antara komunikasi antara budaya, keempat keberkesanan komunikasi antara budaya, yang kelima strategi yang berkesan memperbaiki kemahiran antara budaya, dan yang keenam iaitu kesimpulan. Untuk pengenalan, seperti yang kita tahu, di Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai penduduk yang berbilang etnik, berpunca faktor migrasi golongan masyarakat, khususnya dari tanah China dan India, yang menjadi sumber buruh kepada pihak Inggeris untuk mengerjakan kegiatan pelombongan biji timah dan pengeluaran getah di tanah Melayu. Dan konsep masyarakat majmuk merupakan kepada masyarakat yang dicirikan dengan perpecahan, tetapi dalam masyarakat majmuk perbezaan yang wujud dari segi ras dan etnik itu selari dengan perbezaan ekonomi, sehingga ketegangan dan ketidakstabilan yang lebih mudah berlaku. Jadi soal perpaduan dan perhubungan etnik merupakan agenda penting negara dalam memastikan kestabilan politik sentiasa terjamin. Dan yang kedua iaitu kepentingan komunikasi antara budaya dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Apakah kepentingan bagi komunikasi tersebut? Kepentingan adalah melibatkan interaksi antara individu yang mempunyai persepsi budaya, bangsa dan agama yang berbeza antara satu sama yang lain. Sebagai contoh, seperti saya di alam pekerjaan, saya akan bertemu dengan ramai rakan sekerja dari pelbagai bangsa dan budaya. Di situlah kita akan belajar sedikit demi sedikit untuk mempelajari budaya komunikasi mereka. Yang ketiga, cabaran yang kita hadapi dalam komunikasi dalam budaya maupun di dalam negara dan di luar negara. Cabaran yang kita hadapi adalah message yang kita ingin sampaikan, bahasa pertuturan yang memberi kesan kepada mesej yang dihantar, menyebabkan interpretasi makna yang berbeza di antara budaya dalam negara. Sebagai contoh, budaya barat hanya berkomunikasi dengan bahasa Inggeris, tetapi di Malaysia kita mempunyai pelbagai bahasa seperti bahasa Malaysia, India, Cina dan sebagainya. Dan masyarakat di Sarawak mempunyai pelbagai kaum, iaitu Iban, Melanau, Kayan dan Lumbawang, dan mempunyai dialek yang berbeza. Yang keempat iaitu keberkesanan komunikasi antara budaya dalam kalangan rakyat Malaysia, iaitu mempunyai rakyat Malaysia akan memahami corak komunikasi yang melibatkan budaya yang berbeza. Hanya memahami budaya orang lain, seseorang itu akan menjangkakan, menyesuaikan dan mengasimilasikan diri dalam satu perhubungan yang bermakna dengan yang lain. Contohnya di premis kedai kopi milik kaum Cina, ada orang Melayu yang menjual makanan di situ. Ini menunjukkan penduduk di bumi Kenyalang ini mengutamakan perpaduan serta keharmonian antara kaum. Dan strategi yang kita lakukan wujudnya tindakan susulan. Ada kalanya seseorang berkomunikasi adalah disebabkan dia mahu susulan dilakukan. Sebagai contoh, seorang jurujual berkomunikasi dengan pelanggannya
disebabkan dia mahu untuk orang itu membeli barang yang dijual. Sekiranya pelanggan tersebut dapat memahami orang tersebut, maka mereka mungkin seronok dengan kehadirannya. Dan kesimpulannya, keseluruhan yang dapat disimpul bahawa komunikasi berperanan menjalinkan hubungan meskipun pertalian darah adalah ideologi bagi biologi, namun komunikasi mampu menjalinkan dan mendefinisikan bentuk hubungan antara dua manusia. Sekian, terima kasih.